So, hi, Assalamualaikum. Selamat malam semua. A moment with Miss Mary is here tonight. So, berapa malam dah saya tak sempat untuk buat live bersama dengan A Moment with Miss Mary. So, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah malam ni ada kesempatan sikit. So, baru-baru ni semalam saya ada buat posting kat Facebook. Hai Ruby, Assalamualaikum pengantin baru. So baru-baru ni semalam rasanya saya share tentang posting tentang yang bertajuk Masam. Yang saya ada share pasal waktu saya kecil dulu saya bukanlah seorang yang ceria macam sekarang. Hai Ruby, hai. Kat mana? Adakah anda sedang berbulan madu? So nak cerita ni lah, rasa nak kupas sikit lah kan tentang apa perubahan yang berlaku pada saya daripada dulu masa. Sekarang macam senyum tak berhenti pula kan. Okay, sebenarnya selain daripada 3 perkara tu kan, saya nak share tentang perubahan yang berlaku pada saya selain daripada faktor-faktor yang saya dah share before dekat dalam posting. Ada orang kata terima kasih. Sama-sama. Sebab perubahan tu berlakunya fasa yang kita panggil fasa kematangan. Ada yang kena share rahsia awet muda. Boleh, tapi Ruby saya rasa tak layak untuk saya share dengan awak Ruby sebab awak pun dah awet muda. Hai kembar saya Nik Maria, apa khabar? Okey, kita back kepada story pasal cerita pasal masam tu. So sebenarnya dia juga adalah salah satu faktor kematangan kita. Okey, kematangan yang saya cerita kat sini adalah lebih kepada tentang pengalaman lah kan. Bila banyak benda, perkara dan juga emosi, banyak perkara, banyak emosi, banyak orang, okey, yang saya jumpa, maka dia menambah lagi nilai kematangan cara saya berfikir. Saya ni terkenal dengan orang selalu sebut zaman dulu lah, dulu. Sekarang ni kan pernah dengar. Dulu zaman sekolah menengah, zaman uni, saya selalu dengar orang cakap Maria tu tak matang lagi. Dan benda tu sangat menggores perasaan saya. Sampai hari ni siapa yang cakap ayat tu saya ingat dia. Saya tak dendam pun. Sebab saya ni orangnya ceria, happy go lucky, macam kita fun. So saya tak bawa watak yang lembut juga, tapi kita macam ada gila-gila sikit kan. So saya tak bawa orang kata apa wanita muslimah Melayu terakhir. Saya tak bawa watak tu. Jadi orang selalu anggap saya ni tak cukup matang. Ada di kalangan keluarga saya sendiri, saudara mara saya sendiri, ada di kalangan kenalan rapat saya sendiri, sini akak-akak, ada di kalangan guru-guru saya. Selalunya orang yang cakap saya tak matang ni, dia pandang pada wajah saya. Susah juga jadi orang comel ni sebab orang nampak kita tak seperti usia kita. Hai Dalila, hai Faik, hai Ustaz Faik. Okay, terima kasih menonton. So ramai orang nampak kematangan tu hanya pada kita punya wajah. Terima kasih. Ada staff I kat sebelah sini. Boleh tunjuk you tak? Tak. Biarlah rahsia identiti beliau. Saya di office. Saya di office. Dari Laliana. Cantiknya. Lama tak jumpa kan? Darilah awak zaman sekolah Mada dulu kan? So saya sebenarnya juga nak reveal lah malam ni. Saya sebenarnya pernah dibuli dengan teruk. Dan ayat yang diorang guna untuk serang saya selalunya adalah Maria tu budak-budak tak matang. Itu yang selalu saya kena. So selalunya saya confront dia orang hanya dengan satu benda je saya buat. Saya alhamdulillah awet muda. Sebenarnya saya respon macam tu lah. Tapi kalau orang tua-tua selalunya saya senyap je, saya senyum je. Ada pernah sekali saya tanya satu senior saya nak tanya dengan dia tentang perkahwinan. Dan dia gelakkan saya dan dia cakap, tak payahlah tanya macam benda ni, awak tu tak matang lagi.
sakitnya tu di sini. Waktu tu saya berumur 23 tahun. Sebab saya bila dengan kakak-kakak, saya bawa watak adik-adik. Saya macam ketika macam tu. Bila dengan kakak, bila dengan adik-adik kita bawa watak macam best friend. Kan, kita adapt dengan diorang supaya semua orang selesa, semua orang seronok dengan kita. Darilah Diana, bila tahu boleh jumpa pula, kan? Aku tak jumpa, InsyaAllah one day. Nak cerita lah kan, disebabkan saya ada wajah yang macam ni. Selalunya, kalau lagi-lagi bila saya tengah ceria, dia macam membuskan kemudaan tu kan. Jadi orang selalunya akan nampak saya seolah-olah bukan pada usia saya, dan saya seolah-olah tak matang bila saya bercakap, bila saya buat lawak apa ke kan. Jadi dia ada diskriminasi di situ. Hai, Assalamualaikum Hidayah. Okay, so bila nak cerita pasal kematangan, nak cerita pasal macam-macam benda pun apa semua, Maria, hai. Benda ni semua kan bagi saya lebih kepada don't judge a book by its cover lah. Kan sayang kan? Sayang. Jangan risau, jangan risau. Kalau crush-crush saya yang menonton, sebelah saya perempuan bukan lelaki. Ada love. Faik Khalil, bos mesti matang Saza. Ya betul. Betul Ustaz Faik. Kita kena matang. Matang bukan dinilai daripada wajah sebenarnya. Matang juga bagi saya lah, sebab saya ni seorang yang fun-fun kan. Jadi matang juga saya merasa sangat-sangat tak adil untuk dinilai dengan tingkah laku seorang yang ceria. Bukan tingkah laku seorang yang tak matang ni, saya rasa lebih kepada keputusan, cara dia membuat keputusan. Ini pendapat peribadi. Matang ni ada macam-macam version tak kan? Ada, boleh tengok kat Google definisi dia. Ada definisi dia sendiri, awak sendiri punya definisi. Kalau bagi saya, kita lihat pada cara seseorang tu membuat keputusan. Itu adalah cara saya menilai orang tu cukup matang ataupun tidak. Jadi kepada crush-crush saya asyik crush-crush tak senonoh Ustazah ni. Saya ke mana? Tak ada saja, melawak. Kan anda kata aku tak matang tak? So, cara kita buat keputusan lah. Macam sekarang ni saya bersama dengan partner-partner ada buat bisnes. So lebih-lebih lagi lah dituntut cara untuk membuat keputusan yang lebih matang. Ni bersama dengan saya ada staff. So bila dengan staff macam mana kita nak bergaul dengan mereka? Macam mana dengan customer kita? Takkan saya nak bawa gila-gila dengan customer saya kan? Kan Anip kan? Takkan Anip tengah gula-gula-guling boleh terbalikkan takoyaki tu nak muha-muha dengan customer kan. Ada waktu kita nak muha-muha, ada time kita. Kalau kena dengan waktu dia, kena dengan orangnya, dia akan jadi sesuatu yang baik lah. So bagi saya lah, semua orang ni dia punya tahap kematangan dia ni, selain daripada nak nilai dengan keputusan, kita juga boleh menilai dia dengan pengalaman yang dia dah ada. Tapi pengalaman ni tak nampak. That's why kita boleh lihat dia daripada cara dia bercakap, dengan kita try bagi dia soalan ataupun ini kalau kata korang nak nilai seseorang tu lah dah cukup matang ataupun tidak. Hai, saya Ustaz Faik. Ni semua kesayangan saya sedang menonton ni. Semua kita ada kisah-kisah. Ustaz Faik Khalid pun saya ada kisah, Anip saya ada kisah, Hidayah pun ada kisah kan, Pak Yasri pun kita ada kisah bersama. Saya suka sebab yang menonton saya ni sebenarnya mereka ni dah pernah lalui suka duka, masam, pahit, manis bersama dengan saya. Kita ada gaduh-gaduh sama-sama. Sebab benda tu lah yang mematangkan kita semua. Betul tak? Okey, betul tak? Siapa setuju dengan saya boleh buat like. Betul tak Ustaz Pak Yasri? Kita orang dah gaduh tau. Saya ada benda yang kawan kita tahu ataupun orang lain tahu, kita tak tahu lagi sebab kita tak laluinya. So bila kita ni tak pandai dengan benda tu, kita tak pandai nak bawa diri kita dengan baik. So kematangan ni bagi saya dia tak boleh simpan seorang-seorang. Ini satu poin luar topik sikit, lari sikit. Tapi pasal matang ni dia kena disebarkan. Tapi pelik sikit ayat ni kan. Memang saya terangkan apa yang dimaksudkan dengan matang tu perlu disebarkan. Sebab kematangan ni dia hadir daripada
pengalaman. Daripada pengalaman dan juga cara dia buat keputusan. Daripada pengalaman tu dia boleh buat keputusan dengan lebih baik. Lagi banyak pengalaman dia, lagi banyak benda yang dia dah pernah tempuh, ataupun cabaran, dia akan lebih bagus ataupun bijak dalam membuat sesuatu keputusan yang matang. Jadi bila awak ada jumpa adik-adik ataupun kawan-kawan, tak semesti ada adik. Kita kadang-kadang ada juga orang tua-tua pun tak cukup matang, betul tak? So kita kena sebarkan kematangan kita dengan menjadi contoh. Sebab generasi sekarang ataupun era sekarang ni tak sesuai untuk kita tegur dengan lisan. Tegur dengan ada berapa banyak kawan-kawan. Cik. Hai Aziz, lama tak jumpa. Hai Kak Mira. Afaf alias setuju. So kita nak tegur orang, ada banyak benda, ada banyak kaedah. Ada orang tak boleh dengan lisan, dengan hati. Muhammad Pak Yasri, mana ada kita gaduh? Kita tak gaduh, cuma berbeza pendapat waktu tu. Waktu tu saya tak cukup, bukan tak cukup matang, waktu tu saya tak cukup ilmu, saya tak tahu banyak benda. Jadi Ustaz Pak Yasri banyak buka mata saya. So daripada situlah saya belajar. Sebab bagi saya orang yang childish ni adalah orang yang dia tak boleh terima kesilapan dia. Dia tak nak belajar daripada kesilapan dia. Dia susah, berat nak ungkapkan perkataan maaf. Dan suruh dia orang ni selalunya tak develop apa panggil tak ada penambahbaikan lah dalam diri dia orang. Dia tak maju. Cara pemikiran tu kat situ je, level tu je, sempit. Kan? So kalau kata kita rasa, saya tak kata saya matang juga. Ada certain tempat kita matang, ada certain tempat kita pun tak pandai kan. Tapi kita kena jadi contoh. Dalam bidang yang kita boleh, yang memang kita pegang, kita kena jadi contoh. Supaya kita bantu orang-orang yang tak tahu ni. Minta maaf ayat saya macam tak tersusun. Tapi saya rasa saya cuba deliver dengan yang terbaik. Saya cuba deliver dengan yang terbaik. Okay, boleh sampaikan mesej dia. Maksudnya okay, bila kita berikan contoh yang baik, okay, maka akan ada yang mengikut, akan ada yang meniru, akan ada yang at least lah menghebarkan benda tu. So dia boleh jadi panduan dan juga rujukan bagi orang lain. Sebab itu yang saya belajar sepanjang saya hidup. Saya bukan matang pandai sendiri, tak lah kan. Selain daripada ilham Allah SWT, kita juga sebenarnya belajar dengan korang-korang semua yang sedang menonton saya. Dengan Ustaz Pak Yasri, dengan Hanif Adi, dengan Afaf. Siapa lagi? Bila tak nak sebut semua. Ramai sangat kan? Saya belajar dengan korang semua. Kita perhati, tengok sekeliling kita, yang baik kita ambil kan, kita apply. Macam tu. Macam Ustaz Pak Ik Khalid, saya suka tengok dia senyum. Dia apa-apa masalah pun dia senyum. Dia tak tahu pun dia senyum waktu dalam meeting kan. Jadi saya rasa ini satu benda yang bagus lah. Sebab daripada kita tak tahu apa-apa, tapi kita buat muka gelabah macam tak tahu. Baik kita senyum. Saya tak pasti. Nampak tak ada berita benar. Terima kasih Ustaz Pak Ik bagi contoh kat saya. Kalau Ustaz Pak Ik Asri pula, kita ada perselisihan faham dan saya minta maaf dengan dia, ambil masa untuk saya minta maaf dengan dia. Sebab saya pun ada ego saya. Jadi bila saya minta maaf dengan Ustaz Pak Yasri, dia pandai untuk terima maaf saya, dia nasihat saya. Dan saya belajar macam mana cara dia bercakap. Sebab dia lelaki tau. Lelaki ni dia terkenal dengan orang yang ego ke macam tu lah kan. So bila seorang perempuan minta maaf pada seorang lelaki, kita nak tengok macam mana cara orang lelaki melayani dan menyantuni perempuan. Lebih-lebih lagi saya lah duduk di pihak yang salah. Dan terima kasih banyak Ustaz Pak Yasir. Banyak benda saya belajar dari Ustaz. Saya boleh apply dengan saya punya staff sekarang. Macam mana kita nak marah dia. Tak ada nak marah ya, macam mana kita nak tegur bila dia buat kesalahan. So Nelly juga sedang menonton. Allahu Akbar, ramainya kawan-kawan Jordan malam ni. Tapi saya dah nak tutup dah. Muhammad Pak Yasri kata tengah branding diri kan ni. Ya, sejujurnya ya. Tapi selain daripada nak branding diri pun, memang saya suka buat live, saya suka cakap. Dan bila saya buat live, saya jumpa dengan kawan-kawan lama. Seronok lah. Macam semalam hari tu borak dengan Abalang I, Ibnu Faibi. Kan, lama kawan-kawan lama ni. Kembar saya pun sedang menonton. Tengok kakak Usrah saya pernah masuk, Kak Najwa.
Good job, power student Dato' Azhar Osman ni, Mama Pak Yasri. Well. Okay, so semoga mendapat manfaat daripada A Moment with Miss Mary malam ni, iaitu tentang kematangan. Kematangan dilihat daripada cara seseorang membuat keputusan, dan kematangan ini juga dia perlulah disebarkan. Oh, tu dia. Bolehlah. Faham lah, dapat point tu eh. Lapar dah ni, nak pergi makan ni. Okey semua, Assalamualaikum. Jangan lupa bagi hadiah kat saya. Birthday saya ni Marimah 12 hari Khamis ni, okey. Jangan buat lupa semua. Alamat dah hantar kat alamat office, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam.